Perebutan kuasa dalam Pakatan Harapan semakin tegang. Cari calon Perdana Menteri pun gagal, sindir Najib. Kenapa LHDN tak ambil kira wang yang Najib pulang? Tun M sedia tinggalkan Pakatan Harapan. Twice as Prime Minister, and it's time that we move on. Anwar Ibrahim berkata beliau terbuka untuk berbincang mengenai kedudukan Dr. Mahathir Mohamad jika ahli parlimen Langkawi itu bersedia dijadikan Menteri Kanan atau kedudukan yang seumpama dengannya. Bercakap dalam sesi temu bual dengan stesen Channel News Asia atau CNA, Presiden PKR itu sekali lagi menegaskan bahawa tidak wajar Mahathir diangkat sebagai Perdana Menteri untuk kali ketiga. Mereka bercakap mengenai Menteri Kanan atau Menteri Mentor macam Lee Kuan Yew. Saya terbuka untuk perbincangan mengenai hal itu, katanya menjawab soalan Ketua Biro Malaysia CNA, Melissa Goh. Potongan video tersebut dimuat naik Melissa melalui akaun Twitternya. Untuk rekod, Lee ialah bekas Perdana Menteri pertama Singapura yang kemudian dilantik sebagai Menteri Mentor selepas beliau berundur daripada jawatannya selepas 34 tahun. Dalam temu bual berkenaan, Anwar dilaporkan ditanya mengenai cadangan agar Mahathir dipilih sebagai calon Perdana Menteri pembangkang untuk menarik sokongan mencukupi bagi membolehkan Pakatan Harapan kembali menjadi kerajaan. Pakatan Harapan mendapat mandat daripada rakyat melalui pilihan raya umum pada 2018 tetapi jatuh selepas langkah syariatan digerakkan bersama sekumpulan pemimpin PKR serta sebahagian besar orang dalam bersatu. Dalam PRU ke-14 lalu, Barisan Nasional dan PAS gagal mendapat mandat rakyat untuk menjadi kerajaan. Namun, melalui kerjasama mereka dengan bekas pemimpin PKR dan Bersatu, kedua-dua pihak berkenaan kemudian menguasai Putrajaya dan sebahagian besar negeri di negara ini. Semasa menyampaikan ucapan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin pernah mengakui Perikatan Nasional yang ada sekarang bukanlah kerajaan yang dipilih pengundi, namun menegaskan ia merupakan pentadbir yang mengambil berat hal-hal rakyat. Ketika ini, sebahagian parti pembangkang menyarankan Mahathir dilantik sebagai calon Perdana Menteri dan Anwar menjadi timbalannya. Mahathir kemudian berkhidmat selama 6 bulan sebelum menyerahkan jawatan tersebut kepada Anwar. Bagaimanapun, PKR bertegas enggan menerimanya dan kekal mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kata Anwar, jika usul itu diterima, Pakatan Harapan akan menghabiskan masa selama 6 bulan sebagai kerajaan tanpa dapat memberikan perhatian kepada usaha reformasi. Sebaliknya berhujah mengenai pelbagai isu seperti tarikh peralihan kuasa dan kemungkinan rombakan kabinet. Kerajaan baru, kata Anwar, mesti komited sepenuhnya kepada pembaharuan struktur. Pada pandangan saya, beliau Mahathir sudah menjadi Perdana Menteri 2 kali. Sudah masanya untuk kita melangkah ke depan. Saya tegaskan bahawa ia bukan isu personaliti. Ia adalah mengenai peluang untuk permulaan baru untuk negara ini. Malaysia berhak mendapat yang lebih baik. Ada begitu banyak kekecewaan politik sekarang, katanya. Dalam temu bual sama, ahli Parlimen Port Dickson itu juga dilaporkan berkata Pakatan Harapan mesti bersedia menghadapi kemungkinan berlaku PRU mengejut seawal Ogos ini. Beliau juga yakin Pakatan Harapan mampu memenangi PRU jika ia diadakan. Kita mesti sentiasa dalam sistem demokrasi mempercayai kebijakan rakyat, katanya. Terbaru, Dr. Mahathir Mohamad menolak cadangan Anwar Ibrahim untuk beliau memegang jawatan Menteri Kanan atau Menteri Mentor jika Pakatan Harapan berjaya merampas semula Putrajaya kerana berdasarkan pengalamannya, tiada orang akan mendengar nasihatnya. Tidak, saya tidak akan terimanya, katanya dalam wawancara dengan akhbar berbahasa Cina Xinqiu Daily. Apabila saya menasihat Perdana Menteri Abdullah Badawi, Najib Razak atau Muhyiddin Yassin, mereka tidak pernah dengar nasihat saya. Mahathir berkata, Perdana Menteri perlu menguruskan segala-galanya dan meninggalkan warisan politik sendiri. Seorang Perdana Menteri tidak patut kata, saya dapat legasi saya dari Tun, katanya. Datuk Seri Najib Razak menyindir Pakatan Harapan dan mendakwa mereka masih gagal mencari calon Perdana Menteri meskipun sudah 3 bulan bekerja keras. Kata bekas Perdana Menteri itu, bukan suruh korang selesaikan masalah rakyat pun, cuma nak cari calon Perdana Menteri je. Itu pun gagal setelah 3 bulan Gen Guan Eng dan Mat Sabu berusaha keras,
Katanya dalam hantaran di Facebook, beliau mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh DAP dan Parti Amanah Negara yang berkata kedua-dua parti itu secara konsisten menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia sejak tahun 1998 dan akan terus berbuat demikian. Walaupun Mahathir, Warisan dan PKR tidak dapat saling bersetuju, kesemua parti dalam Pakatan Harapan, Warisan dan kelompok Tun Dr. Mahathir mesti mencari titik persamaan untuk menuntut kembali mandat yang telah diberikan rakyat dalam pilihan raya umum 2018. Menurut kenyataan bersama, Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara dan Setiausaha Agong DAP, Lim Guan Eng. Tambah mereka, Amanah dan DAP telah berusaha keras sepanjang 3 bulan lalu untuk mencari titik persamaan yang dapat diterima semua pihak. Malangnya, usaha itu belum berjaya. Kami berharap PKR dan Tun bersama-sama Warisan tidak akan semakin menjauh, bahkan terus merapat dan bersatu padu. Melihat masing-masing sebagai musuh dan bukan rakan sekutu tidak akan membantu perjuangan rakyat, bahkan hanya membantu mereka yang telah menumbangkan sebuah kerajaan sah yang dipilih rakyat dengan sebuah kerajaan tanpa mandat rakyat, kata mereka. Kata Najib lagi, ketika seluruh dunia sedang memerangi wabak COVID-19, Pakatan Harapan pula berusaha keras mencari calon Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah memulangkan sebahagian daripada derma sebanyak 620 juta American dollar yang disumbangkan Arab Saudi, sebanyak 620 juta American dollar sejurus selepas pilihan raya umum ke-13 pada 2013. Peguam bela Najib, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN bagaimanapun gagal mengambil kira pemulangan dana itu ketika saman tuntutan cukai pendapatan berjumlah 1.69 bilion ringgit dikemukakan terhadapnya. Soal Syafiee di hadapan Hakim Datuk Ahmad Bachi, LHDN sebenarnya bertindak dalam keadaan tergesa-gesa kerana mahu mendapatkan penghakiman terhadap Najib. Katanya saman yang difailkan lembaga itu bukannya kes yang boleh terus dilakukan penghakiman. Sebaliknya, ia memerlukan pendengaran penuh dalam mahkamah terlebih dahulu. Selepas pilihan raya 2013, Najib telah memutuskan untuk memulangkan kembali wang sebanyak 620 juta American dollar kepada penyumbangnya. Jumlah itu juga tidak termasuk dalam perhitungan LHDN. Bagaimana ini boleh berlaku? Malah ada bukti paper trail berhubung pemulangan dana ini. Juga Bank Negara Malaysia atau BNM sendiri telah berikan kebenaran untuk pemindahan tersebut, katanya. Sebelum ini, ketika perbicaraan SRC International, bekas Peguam Negara Tan Sri Apandi mendedahkan Najib telah memulangkan kembali dana sebanyak 620 juta American dollar daripada 681 juta American dollar yang telah masuk ke dalam akaun peribadi bekas Presiden UMNO itu. Najib ketika membela diri memberitahu mahkamah bahawa beliau telah memulangkan dana tersebut kepada Arab Saudi 2 bulan selepas PRU 13. Pada 28 Februari lalu, mahkamah menolak permohonan Najib bagi menangguhkan prosiding saman LHDN terhadapnya untuk membayar cukai pendapatan sebanyak 1.69 bilion ringgit sementara menunggu rayuan berhubung taksiran cukai kepada lembaga tersebut. Pada 8 Ogos lepas, Najib memfailkan permohonan untuk menangguhkan prosiding saman oleh LHDN. Namun LHDN dalam afidavit sokongannya berkata Najib masih perlu membayar jumlah 1.69 bilion ringgit itu walaupun beliau telah memfailkan rayuan berhubung taksiran cukai itu. LHDN mendakwa Najib gagal membayar cukai pendapatan antara 2011 hingga 2017 dalam masa 30 hari selepas notis taksiran dikeluarkan dengan jumlah yang perlu dibayar naik sebanyak 10% setiap tahun. Najib telah diberi masa selama 60 hari untuk membuat bayaran cukai serta 10% kenaikannya tetapi gagal berbuat demikian, dakwa LHDN. Justru itu, Najib dikenakan tambahan 5% kenaikan menjadikan jumlah keseluruhan cukai pendapatannya berjumlah 1,892,872,924 ringgit 83 sen. Hakim kemudian bertindak menangguhkan keputusan permohonan LHDN bagi mendapatkan penghakiman terus dalam saman tuntutan cukai itu selepas mendengar pendakwaan dan pembelaan selama hampir lebih 2 jam. Ahmad Bachi berkata beliau memerlukan sekurang-kurangnya masa sehingga sebulan bagi meneliti hujah kedua-dua pihak serta fakta yang sedia ada sebelum membuat penghakiman. Dr. Mahathir Mohamad bersedia untuk menamatkan kerjasamanya dengan PKR
jika parti itu terus menentang pencalonannya bagi jawatan Perdana Menteri. Dalam wawancara eksklusif dengan Sinchu Daily, Mahathir berkata bahawa beliau akan berhenti bekerjasama dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim sekiranya kebuntuan berhubung calon Perdana Menteri PH+ tidak dapat diselesaikan. Jelas Mahathir, beliau akan mencari jalan lain untuk menjadi Perdana Menteri untuk kali ketiga. Bagaimanapun, Mahathir berkata bahawa beliau akan terus bekerjasama dengan DAP dan Amanah kerana kedua-dua parti itu menyokongnya sebagai calon Perdana Menteri. Saya tidak akan bekerjasama dengan Anwar lagi kerana dia tidak mahu bekerjasama dengan saya. Saya perlu mencari cara lain untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkin ada beberapa cara lain, katanya. Malaysia kini kemudian menghubungi pembantu Mahathir untuk mendapatkan penjelasan kerana petikan kenyataan bekas Perdana Menteri itu menunjukkan bahawa beliau telah memutuskan untuk menutup pintu kepada PKR. Bagaimanapun, seorang pembantu Mahathir berkata ia merupakan pilihan terakhir sekiranya Anwar dan PKR terus berkeras. Mahathir berkata bahawa beliau bersedia meninggalkan PH+ sekiranya pilihan untuk menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan sebelum menyerahkan kuasa kepada Anwar yang akan menjadi timbalannya dalam tempoh itu gagal. Saya fikir saya akan berhenti sekiranya tidak dicalonkan sebagai Perdana Menteri, katanya. Mengulas lanjut, beliau mengimbas bagaimana Pakatan Harapan dan pendahulunya Pakatan Rakyat gagal membentuk kerajaan sebelum beliau dan Bersatu bergabung dengan mereka. Mereka telah lama berada dalam pembangkang sebelum saya bergabung dengan mereka pada tahun 2008 dan 2013. Mereka berusaha untuk menang tetapi mereka kalah. Mereka tidak boleh menang. Saya menyertai mereka pada PRU14 dan dengan sokongan orang Melayu yang cukup, kami menang. Mereka sangat jelas mereka memerlukan undi Melayu untuk menang dan fikir saya boleh membawakan mereka undi Melayu kerana Bersatu adalah parti orang Melayu dan orang Melayu tidak akan menyokong parti berbilang kaum, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.